Assalamualaikum everyone. Good morning. Ohayo gozaimasu. So in this video, we will discuss yesterday's exercise question 4 and question 5, and then kita akan sambung learning new topics, solving linear equation. So please stay tuned until the end of this video. So for question 4, the question asks you to find the area of shaded region. So dia nak area shaded region rectangle yang besar ni. Macam mana kita nak cari? Kita kena cari area of rectangle yang besar. And then kita cari area ni semua dulu. Kita tolak dengan rectangle yang kecil. Okay, so cara dia rectangle besar ni 9x minus 2 akan times dengan 2x plus 7. So 9x minus 2 times dengan 2x tambah 7. Okay, yang ni pula yang kecil dia akan jadi 3x darab dengan x tambah 12. Okay, so buat ni dulu. 9x darabnya ni 18x square. 9 darab 7, 63x. So, ni negatif 4x. Negatif 2 dengan ni negatif 14. So, dapat 18x square tambah 59x tolak 14. Yang kecil ni akan dapat 3x square plus 36x. Okay. So, ni akan tolak dengan ni. Area rectangle besar akan tolak area rectangle kecil. And last kali kita akan dapat jawapan dia, area of shaded region akan dapat 15x square. Sebabnya 18 tolak dengan 3x square, dia like term. And ni dengan yang ni. X ni dengan yang ni like term. So bila dia tolak, jadi 23x. And negatif 14, dia loner. Kita letak dia negatif 14 dia. So tak payah buat apa-apa lah sebab kat sini tak ada whole number. This is our final answer. Okay, next. Untuk question 5, dia tanya tentang volume. So untuk volume, panjang, darab lebar, darab tinggi. So kita ada 3 bracket ni. X tambah 9, X tambah 1, X tambah 1. Okay. Pilih 2 bracket dulu untuk selesaikan. Tak kisah 2 depan atau 2 belakang. So let's say I'm try to do yang belakang dulu. So expand yang ni akan dapat x square tambah x tambah x. So kita akan dapat tambah 2x. 1 darab 1. Negatif 1. Okay, lepas tu daripada sini kita darab lagi. Boleh buat split punya method. X square tambah 2x tambah 1 tambah dengan 9. X square tambah 2x tambah 1. Okay, so jawapan last day sekali kita akan dapat x cube tambah 11x square plus 19x. Okay, kita akan dapat x cube tambah 11x square tambah 19x tambah 9. Okay? Next, we will discuss about linear equation. Kita ada 2 parts. The first part is introduction. And the second part, how we are going to solve the linear equations. Okay, so you can look at your handout. Kita masuk part 1 baliklah, linear equation part 1. Okay, so untuk linear equation part 1, kita ada keyword. Awak sebelum ni dah belajar dah apa maksud variable, expression, linear equation semua kan. Okay, so hari ni kita nak go through just introduction untuk linear equation. Okay, kita baru introduction untuk linear equation. Okay, so apa beza antara expression dengan equation? Okay, dia ada perbezaan expression dengan equation. Perbezaan dia adalah bila kita kata expression, dia tak ada sama dengan no equal sign, okay? No equal sign tapi dia ada letters, ada numbers, ada operation dia apa. Okay, yang penting bila tak ada equal sign, it is called expression. Okay, bila dah ada equal sign, kita akan panggil dia sebagai equation lah. Okay, so contoh tadi 2x tambah 3, ini hanyalah
expression. Bila dia letak sama dengan, dia akan jadi equation. Okay. Next, point penting dia, bila expression, kita boleh simplify je. Kita boleh permudahkan. Contohnya, after you have expand, lepas dah expand, mana yang like term, kita boleh simplifykan dia. Okay. Mana yang jumpa like term je boleh simplify. Okay, dekat equation, kita boleh terus solvekan dia. Dia bukan sahaja boleh simplify, kita boleh solvekan dia. Okay. Next week, kita akan look further in this topic. Okay. Next, what are linear equation in one variable? Okay. So, linear equation ni dia boleh ada satu variable, boleh ada banyak-banyak lah. Okay. Contohnya sekarang, okay, bila ada equal, so 6 ni semua adalah equation. Okay, semua ni adalah equation. This equation sebab dia power. Yang penting dia bila kita sebut linear equation, power variable tu kena satu. Power variable dia kena satu ni. Has only one variable. Dia hanya ada satu variable dengan power variable tu adalah satu. Okay. Contohnya macam ni, X. Power dia satu kan? Sebab itu kita tak tulis. Y, P, Q. Okay, P dengan Q ni ada dua huruf. So yang ni dia ada dua variable. Okay, yang ni X, ada Y, N, H dengan K. So antara 6 ni kita boleh tengok yang mana one variable X tambah 5 ni. Okay, yang ni one variable. Okay, yang ni pun one variable. Okay, yang ni one variable juga sebab N dengan N adalah variable yang sama. Okay, yang lagi 3 ni dia adalah two variable. Okay. Next, kenapa K square tambah 1 sama dengan 6 is non-linear? Non-linear ni kenapa dia bukan linear equation? Sebabnya power dia adalah 2. Okay. So usually bila ada power 2 ni, nanti dia bukan linear lah. Dia akan jadi bentuk lain. Okay, next. Ni dah sama ya, one variable equality. Okay, next. Apa two variable? Yang sebaliknya lah tadi. Yang ada 2 ni. Linear equation in two variable is a linear equation that has two variable and the power of each. Power dia kena ingat, kena 1 juga. Sebab kita tengah sebut tentang linear. So, bila linear, power dia adalah 1. Okay. Oh, cuba yang ni. Ya, okay. Yang lagi 3 ni kenapa bukan non-linear? Sebab X dengan Y, dia ada 2, lepas tu dia darab kat sini. Walaupun dia kuasa 1, tapi sebab dia punya operation is darab XY, so dia bukan linear, non-linear. Okay. 1/X dia non-linear juga sebab X ni ada kat bawah. Bila kat bawah, dia adalah kuasa negatif 1. Okay. Bila 1/X tu dia adalah kuasa negatif 1. So dia bukan linear lah, non-linear. Okay. Kalau linear, dia hanya power 1. Okay, X/Y pun non-linear sebab Y tu ada dekat bawah. Okay. Linear equation into variable, okay, kita boleh tulis dalam bentuk AX tambah BY sama dengan C. Ni general form dia lah. Tapi boleh je tulis cara yang lain. Okay. So antara 3 ni, yang mana general form? Okay, yang ni general form. Sebab dia buat dalam bentuk ni lah. Bentuk yang selalu yang dibuat. Okay. Settle. Okay, ada soalan boleh tanya dekat grup WhatsApp masing-masing. So, kita akan sambung dengan tutorial. Okay, so boleh tengok ada 3 sahaja soalan tutorial kita hari ni. Yang pertama, explain whether each of the following equation is a linear equation in one variable. So, dia tanya, adakah equation 4 ni linear equation satu variable atau tidak. Okay, so yang pertama 3x tambah 2 sama dengan 5. So kita ada satu variable. Variable ni pun kuasa 1. So dia, yes, dia adalah linear equation in one variable. Next, P dengan Q. Bukan sebab dia ada 2 variable. So ni bukan. Okay, next 2K tolak 14 kalau kita expand. Dengan K duduk dekat bahagian atas ni, numerator. So dia adalah linear equation one variable sebab K dengan K. And next one, kita ada square dekat sini. Bila ada square, dia bukanlah linear equation. Okay, so 2 yes, 2 no. You can read this explanation, okay.
For question 2, discuss whether each of the following linear, masih sama soalan dia, linear, one variable atau tak. So yang first one betul. Okay, sebab X ni satu variable dan dia kuasa satu. Yang ni X dia dekat bawah. So bila X dekat bawah, dia bukan linear, okay. Sebab X ni dia kuasa negatif 1. So bila negatif 1 ni, dia bukan linear equation, okay. Okay, next, X ni bila kita expand dapat X square tolak X. So bila ada X square, maksudnya dia non-linear. Okay, so boleh baca sini non-linear sebab highest power of the variable X adalah 2. And last one, explain the linear equation. Ada dua variable atau tidak. Okay, so untuk yang first betul sebab ada P dengan Q. Untuk yang second, ya ke tak? Tak sebab bila kita kata linear, power dia kena satu saja. Ni dia ada dua power. So bukan linear equation ini. Walaupun dia ada dua variable kat sini. Okay, next. Untuk 2K, yang ni dia adalah 2K tambah 8. 8 darab 2, 16. 2K tambah 16, 16. So 5K, so dia bukan sebab dia tanya dua variable. Yang ni bukan two variable sebab K dengan K sahaja. And last one ada Y duduk dekat atas. So dia punya power dia 1. So X ni pun power 1. So betul. Okay, yang ni pun sama. 2 betul, 2 tidak. Okay, bila kita kata tentang linear equation ni, look at the diagram below and state what you understand. Okay, so linear equation, bila dia lukis dekat graph, kita akan dapat satu line. Sebab tu linear line. Linear one line sahaja macam ni. So yang ni X sama dengan 3. Dekat part CX ni, katakan ni yang 3. So dia dapat straight line dekat 3. Untuk 5, Y dekat part CY, dia akan dapat melintang punya horizontal line. And last one, kita akan dapat, bila dia ada equation macam ni, dia akan dapat line yang sengit lah. Sebab dia ada Y dengan X kat sini, so dia akan sengit. Kalau depan X ni positif, dia akan sengit ke kanan. Kalau dia negatif, dia akan sengit ke kiri. Tak apa, nanti kita akan belajar lagi. Kalau bukan waktu form 1, waktu form 2 kita akan sambung tentang linear equation ni. Okay? Kalau dia kuasa 2, sekarang ni semua kuasa 1. Kalau kuasa 2, graf dia bentuk lain Sebab tu dia bukan, sebab tu dia non-linear. Kalau dia kuasa 2, dia akan dapat ni, graf macam ni. Okay? Dia ada lagi graf, kita akan dapat kalau kuasa 3, dia graf macam ni. Okay, ni next year baru kita akan belajar. Okay, dan part 1, so next kita nak masuk part 2. Solving linear equation. By that, kita masukkan solving ni kena solve linear equation including those contain bracket where the variable only appears on one side. So hari ni kita buat satu variable sahaja dan kita akan solvekan dia. Keyword dia equation, variable, solution, bracket, solve, collect, like term. Okay, so kita recall balik. Masa awal-awal belajar algebra dulu, kita dah tahu dah bila X tambah dengan kosong, kita akan dapat X. Okay. Sama juga maksud dia dengan 2 tambah kosong, kita akan dapat 2. Okay, so basically X ni kita nak jadikan dia X je. Macam mana nak tulis X? Ada dua cara. Cara yang pertama, you can just buat macam ni. And cara yang lagi satu, macam ni, macam ni. Okay? Yang pertama tadi macam ni. Okay, next. X darab dengan 1 akan dapat X. So any number, dia darab dengan 1 akan dapat X. Contoh 3 darab dengan 1, kita akan dapat 3. Okay, so for solving linear equation ni, kita akan guna left hand side dengan right hand side. Okay, apa yang berlaku dekat left hand side akan berlaku juga dekat right hand side. Okay, ni belah kanan, this one belah kiri. Okay, so kita akan solvekan dia, maksudnya kita akan jawab X ni akan sama dengan apa value dia. Okay, X akan sama dengan value apa. Okay. And kena buat dua-dua sama. Yang penting you know how to do it. Teknik dia, you have to master the technique to solve linear equation. Okay, and inverse operation maksudnya opposite. Bila kita tambah, opposite dia tolak. Bila darab, kita akan bahagi. Okay, so kita proceed with question 1. Question 1,
X tambah 3 sama dengan 8. Okay. Bila X tambah 3 sama dengan 8, kita nak solvekan apa value of X ni. Okay, kalau tengok macam ni boleh teka dekat 5, tapi we want to master the technique. Macam mana kita nak dapat X ni? Kita kena get rid of 3. How to get rid of 3? So use opposite side. Bila tambah, kita akan tolak. Akan tolak dengan apa untuk dapat 0? Kita akan tolak 3. So this left hand side minus 3, this one pun kita akan minus 3. Okay, so X akan stay dengan X. 3 tolak 3 dapat 0. So left hand side kita akan ada X sahaja. 8 tolak 3 dapat 5. Okay. So maksudnya kita dah solve dah. X sama dengan 5. Macam mana kita nak check? 5 ni kita buat dengan tambah 3. Dapat ke tak 8? Okay. So kalau X kita betul 5, dapatlah 8. Okay. Next, nombor 2. X minus 5 sama dengan 2. Now we have to get rid negatif 5. Kita kena buang negatif 5 ni sebab kita nak solve X ni sama dengan apa. So macam mana nak buang negatif 5 ni? Opposite untuk tolak 5 kita akan tambah. Kita nak bagi jadi 0. Biar dia jadi 0, X tinggal sendiri dekat sini. So this side kita plus 5. This side right hand side pun akan tambah 5. Negatif 5 plus 5 akan dapat 0. So akan tinggalkan X sahaja kat sini. Okay. And then 2 plus 5 kita akan dapat 7. Okay, dah siap. So if you want to check, you just substitute X sama dengan 7 dalam equation ni. Dapat ke tak 2. Okay. So 7 tolak 5. Kita akan dapat 2. Okay. Next, number 3. Okay. 3x sama dengan 15. Apa maksud 3x ni? 3x kat sini maksudnya kita darab. 3 darab dengan x. So kalau 3 darab x, opposite to multiplication is division. Okay. So this side kita akan bahagi 3. This side pun kita akan bahagi 3. Okay. So 3x ni sebenarnya 3 dia darab dengan x. Okay. So bila kita bahagi 3, 3 dengan 3 akan dapat 1, 1. Okay, so 1 darab x, kita dapat x sahaja on our left hand side. 15 divide by 3, we're going to get 5. Okay, so nak check, boleh check. Tadi asal dia 3x sama dengan 15. Okay, so bila kita check, x ni dia kata 5, x 3 darab 5, betul tak dapat 15? Yes. So our answer is correct. Jawapan kita betul, X adalah sama dengan 5. Okay. Next, number 4. X divide by 3 is equal to 18. Okay, X bahagi 3 dapat 18. Macam mana kita nak get rid 3 ni? So sekarang ni dia punya operation is divide. So kalau divide, lawan dia, inverse sign dia, inverse operation dia is multiply. So kita darab 3, yang kat sini pun kita akan darab 3. Okay, so dia akan jadi 3/1 darab x per 3 ni. So 3 ni cancel out, okay. So tinggal x sahaja dekat left hand side. And then 18 darab 3 dapat 54. Okay, siap ni jawapan kita. 54. Okay, next, number 5. 2x plus 1 sama dengan 7 is equal to 7. So you have to get rid 1 and 2. Kita kena buang 1 dengan 2 ni untuk tinggalkan x sahaja. Okay. So nak buang mana satu? Nak buang 2 or 1 first, kita kena buang yang paling jauh dengan x. So x ni dia dekat lagi dengan 2 kan. So you're gonna get rid 1 dulu. So bila nak buang 1 ni dia plus 1. Maksudnya kita kena buat opposite operation, tolak 1, tolak 1. So we will get 2x. 1 minus 1 dah 0. 7 tolak 1, 6. Okay, next kita nak get rid of 2. Macam mana nak buang 2 ni? Operasi dia darab kan? 2 darab x. So kalau nak buang kena buat opposite.
Bila opposite maksudnya kita akan bahagi 2. Sini pun kena bahagi 2. 2 bahagi 2 dapat 1. So tinggal X sahaja on our left hand side. 6 divide by 2, we will get 3. Okay, last kali kita nak value of X sahaja. Okay, next. Number 6. X divide by 5 minus 3 sama dengan 6. So sekarang ni X ni dia bahagi dengan 5. X saja bagi 5, lepas tu baru dia tolak 3. Okay, so kita kena buang tolak 3 ni dulu. Macam mana nak buang tolak 3? Kita akan tambah 3 sini, sini pun akan tambah 3. Okay. Sebab negative 3 plus T akan dapat 0. So tinggal X plus 5 sahaja kat sini. Okay, and then 6 plus 3, we will get 9. Okay, next, we want to get rid of 5. Sebab kita nak solve X sama dengan apa. So X bahagi 5. So kalau nak X sahaja, kita akan darab 5. So kat sini akan darab 5. This side pun akan darab 5. Okay. So this one akan left X sahaja. Okay, sebab 5 ni kita dah cancel out macam ni. Okay. And 9 multiply dengan 5 akan dapat 45. Okay. Macam mana kita nak tahu X ni betul 45 atau tak? Kita boleh check So 45 ni kita tukar dekat sini. Substitute 45 bahagi 5 tolak 3. 45 bahagi 5, we will get 9. And then 9 subtract dengan 3. Dapat tak? 9 subtract 3 akan dapat 6. So kalau boleh dapat jawapan yang ni balik, maksudnya jawapan kita tadi betul. Okay, next. Okay, number 7, X plus 5 divide by 3 sama dengan 4. So maksudnya kat atas ni semua ni dia tambah dulu baru dia divide by 3. So we have to get rid 3 dulu. Kena buang 3. So nak buang 3, darab 3 left hand side, darab 3 left hand side. So kat sini kita darab 3, sini pun akan darab 3. Okay. So tinggal X tambah 5. Yang ni dah tinggal 1-1. So X plus 5 sama dengan 12. Okay. And then get rid of 5. Kita nak buang 5. Maksudnya kita akan tolak 5 kat sini. This side pun kita akan tolak 5. So akan dapat X sama dengan 7. Okay. Macam mana nak check substitute 7 dalam equation ni tadi? Dapat ke tak 4? Okay, so kita check. 7 tambah 5 bahagi 3. So tambah dulu atas, 12 bahagi 3 akan dapat 4. So betul jawapan kita ni. Okay. Next. Number 8. Number 8 ada 2 cara. So kita ada bracket sama dengan 20. First method, you boleh expand dulu. You can expand first this equation. So kalau expand, kita dapat 4x tambah 12 sama dengan 20. Okay, kita dah expand. Okay, after dah expand, kita akan get rid 4 dengan 12. Yang mana yang lagi jauh pada x ni adalah 12. Okay, so kita akan buang 12 dulu. So bila buang 12, maksudnya kita tolak 12 this side. This side pun kita akan minus 12. Okay, and then we will get 4x sama dengan 8. Oh, okay. And then, macam mana nak get rid of 4? Sorry. How we want to get rid of 4? Kita, ni 4 ni darab x. So opposite dengan darab adalah bahagi. So bahagi 4 kat sini. Sini pun akan bahagi 4. Okay, so dapat jawapan x sama dengan 2. Okay, another method yang ni kita boleh buat dengan kita stay kan. Yang mana paling jauh dengan x.
So X tambah 3 ni dia duduk dalam bracket kan. So dia dalam satu gang. So kita akan get rid of 4 dulu. So this method kita akan get rid of 4. Kalau method yang first tadi kita expand. So yang ni kita terus get rid. Kita buang terus 4 ni. Tak boleh buang 3 sebab 3X dengan 3 ni dia lagi rapat sebab dia duduk dalam bracket. Okay, dia ikut BODMAS. So, nak buang 4 ni, dia punya relationship operation dengan bracket ni is darab. So, to get rid of 4, kita akan divide by 4. This side pun kita akan divide by 4. And then, 4 bagi 4 dapat 1 lah. So, 1 darab dengan X tambah 3. So, tinggal X tambah 3 kat sini. 20 bahagi 4 dapat 5. Okay, next. We want to get rid of 3. So kat sini tambah 3. Nak buang dia, tolak 3. Okay, supaya X nanti dia tambah dengan 0 sahaja. Okay, kena buat dua-dua side So dah baru dia sama dengan tolak 3 sini. So 5 tolak 3 dapat 2. So dapatlah X kita sama dengan 2. Okay, sama je. Dua-dua method ni akan dapat the same answer. Okay, done? So that's all for today. Hopefully you understand part 1 tadi introduction and the second part on how to solve linear equations. Okay, make sure ada buat nota and then you can proceed with today's punya exercise. For tomorrow, make sure bangun awal. We have math slot pukul 8 pagi and after the math slot, you can do the topical test anytime. Tapi make sure semua orang buat So that's all. Thank you for watching till the end. Assalamualaikum. Bye.